Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa ni. Cuti panjang. Cuti panjang berapa tahun cuti ni? Dekat 2 tahun cuti. Panjang cuti kita. Baru boleh start mula. Tepat tanda pun tak ingat kat mana dah nanti. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apapun keadaan dia, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam musibah adanya hikmah, dalam kesusahan adanya kesenangan, dan dalam kesempitan adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, kesusahan kita, kesempitan kita, Allah ganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda. Tinggal lagi kita jangan jadi hamba yang kufur dengan Allah. Dalam arti kata lain, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita mesti berada di antara 2 perkara. Sama ada sabar ataupun syukur. 2 tu je. Jangan jadi yang ketiga. Ketiga nama dia kufur. Jebat. Pada nikmat semua orang mudah. Dia ada 2. Syukur pada nikmat atau kufur pada musibah. Bila kita ditimpa apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur, apabila dia ditimpa musibah dia kufur. Itu sifat orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman, apabila dia diberikan kesenangan dia sabar. Dan bila ditimpa musibah dia bila dia diberikan kesenangan dia syukur. Dan bila ditimpa musibah dia sabar. Dengan kedua-dua sifat syukur dan sabar, dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ajaibnya urusan mukmin, semua urusan dia baik-baik belaka. Semua. Tak kira apa sahaja yang menimpa dia, dia boleh convert jadi kebaikan. Bila diberikan kesenangan dia syukur, maka senang itu jadi baik untuk dia. Apabila ditimpa musibah dia sabar, maka musibah itu jadi baik untuk dia. Jadi kita boleh katakan bagaimana menuai pahala di kala musibah adalah dengan sabar. Jadi kadang-kadang kita tak sedar Allah timpakan kita musibah adalah tujuan dia untuk beri kepada kita pahala. Termasuklah juga wabak, sakit dan seumpama dengannya. Boleh jadi dia lebih pahala lebih mudah daripada kita pahala beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita hari ini nak bincang benda ni kita dah baca dah. Dekat buku saya ni penanda yang terakhir tengah-tengah ni. Tapi saya ingat saya nak baca balik tentang Ats-Tsabat fi dinillah. Itulah kita nak meneladani para generasi terdahulu dalam perkara
teguh di atas agama. Teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Islam ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seperti ombak. Ada gelombang, ada cabaran, ada waktu dia tenang. Di saat ombak fitnah datang melanda, kadang-kadang kita sampai menangis, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar menangis tak apa lagi. Tapi akan tiba satu zaman gelombang fitnah itu datang membadai akidah dan agama. Boleh faham? Ada satu zaman, dan bukan satu zaman tu tak datang, ada kalanya kita kata. Ada kalanya fitnah itu membadai bagai ombak yang membadai akidah dan agama. Dan dia datang bertalu-talu. Dia datang menimpa dan nak menarik agama kita. Nak mencabut agama daripada hati kita. Dan perkara ni bukan berlaku zaman kita sahaja. Kalau kita tengok sejarah Islam, daripada awalnya terdapat badai gelombang yang membadai akidah ni. Okay? Kita akan sebut nanti beberapa cerita atau kisah bagaimana mereka dulu ditimpa fitnah sehingga mereka dipaksa keluar daripada agama. Ada yang digergaji terbelah dua, tak gaji atas kepala, digergaji sampai terbelah dua. Ada yang dibakar, ada yang diseksa, dan ada juga datang kepadanya fitnah melalui kesenangan dan kemewahan, supaya dia ni keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keadaan kita menghadapi zaman tersebut? Kadang-kadang kita diuji berkaitan dengan agama hanya ujian tersebut berlaku dalam rumah kita sendiri. Okey. Kadang-kadang disebut di sini ada seseorang mungkin diuji di dalam rumahnya. Ibu dan ayahnya mungkin tak benar dia salat. Ada sebahagiannya ibu dan ayahnya tak benar dia berhijab. Ada ke? Pak kita ni mak anak nak pakai tudung, mak tak bagi. Ada boleh jadi. Mak dia tengok anak dia comel, dia nak pakai tudung tak payah pakai. Muda lagi dia kata, tunggu tua pencing baru pakai tudung. Wa ahyanan tajidu anna al-ab qad yuwafiqu ala an talbisa hijabaha ala kurhi minhu lakinnahu yatna'uha min talabil ilm. Ada yang terkadang dihalang dari belajar ilmu dalam rumahnya sendiri. Kadang-kadang diuji sampai peringkat terhalang dari ilmu yang sahih. Tak terhalang pun, zaman kita ni bukan ujian menghalang, terlalu banyak sangat. Banyak sangat kuliah, banyak sangat ustaz pun kadang-kadang ujian juga. Ustaz ni mai kata A, ustaz tu mai kata B, ustaz tu mai kata C. Kita ni tiap-tiap hari dengar belaka, lah kali jadi pening, tak tahu mana satu. Tambah-tambah pula zaman media sosial ni, semua pakai buat live belaka. Jadi kita kuliah 5 kuliah sehari. Pagi kuliah, duha kuliah, zuhur kuliah, maghrib kuliah, isyak kuliah. Dengar je. Baguslah.
Tapi kadang-kadang bila dia tidak ada satu manhaj yang benar, mana dia jadi macam rojak pasembu, ada belaka dalam tu, kita pun jadi pening. Ujian tak? Ujian. Sehingga kita nak beramal, atas dasar apa kita nak beramal, kadang-kadang kita buntu. Ada juga ujian apabila berpindah dari rumah ayah ke rumah suami. Bagi wanita, dulu dia rajin solat, dulu dia rajin puasa, kemudian bila berkahwin tiba-tiba diuji dengan suami yang tidak baik. Kadang-kadang lah, hak mari sini ni insya-Allah alhamdulillah lah kadah ni. Nah, jadi sehingga kadang-kadang apa yang dia bina dari sudut akidah dia, agama dia, tiba-tiba terhalang disebabkan dia terpaksa melayan kerana sang suami. Itu beberapa keadaan situasi lah. Okay? Sebenarnya, sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala ni pasti menguji. Itu semua antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan sebut beberapa kisah bagaimana wanita-wanita yang hebat bertahan di sebalik ujian. Okey. Terutama ujian berkaitan dengan agama. Dengan agama. Akidah lah nombor satu sekali. Nombor satu, wanita pertama yang dalam kisah kita ini sebagai contoh kepada keteguhan dalam agama. Kita dah baca dah ni sebenarnya, cuma saya ulang balik ya. Nombor satu yang berada dalam senarai kita, carta, ialah Asiyah isteri Fir'aun. Apa ujian Asiyah? Apa ujian Asiyah? Ujian keimanan. Keimanan macam mana? Asiyah beriman dengan Nabi Musa. Kemudian bila Fir'aun tahu, Fir'aun marah. Kemudian Fir'aun suruh tangkap dia. Kemudian Fir'aun kata, unzuru a'zamu sakhratin tajidunaha فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا فَأَلْقُوهَا عَلَيْهَا وَإِنْ رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا فَهِيَ امْرَأَتِي فَلَمَّا أَتَوْهَا رَفَعَتْ بَصَرَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَأَبْصَرَتْ بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ وَمَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا وَانْتُزِعَتْ رُوحُهَا. Ibnu Jarir menyebut waktu ditangkap, Asiyah ni disoal siasat. Man ghalab? Siapa yang berkuasa? Kata Asiyah, siapa yang menang? Kata Asiyah, yang menang adalah Musa dan Harun. Lepas tu dia kata, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun kata, pergi cari batu besar. Tanya sekali lagi. Kalau dia jawab, okey, kalau dia jawab seperti mana yang dia jawab tadi, hempaplah batu tu ke atas dia. Dan kalau dia undur balik, dia kata Fir'aun hak kuasa, Fir'aun yang menang, maka dia isteriku, kata Fir'aun. Maka orang pun tanya dia. Di saat itu dia tengok ke atas langit, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada dia gambaran istananya di dalam syurga, dan kemudian dia dibunuh dalam keadaan dia ni asalnya isteri kepada Fir'aun. Boleh tak kita imagine betapa besarnya ujian yang dia alami? Dia seorang isteri raja, dari sudut kekuasaannya paling berkuasa.
Dari sudut kemewahannya paling mewah. Dari sudut apa? Semua yang dia nak boleh berlaku. Tapi dia tinggalkan semua tu kerana Allah. Bukan sekadar tu, dia teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah dia dalam Quran. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala kata, Wadaraballahu mathalan, dan Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, isteri kepada Fir'aun. Makna isteri Fir'aun ni, Asia ni, dia jadi contoh teladan bagi orang yang beriman. Di mana dia kata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia kata, ya Allah, binalah untukku di sisimu satu rumah atau istana di dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalan kejahatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat 11. Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Malah di saat nak dihempap tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Inna Fir'auna awtada limra'atihi arba'a awtadin fi yadiha wa fi yadayha wa rijlayha. Fakana idza tafarraqu anha dhallalathu al-malaikah. Fir'aun dia ikat kaki tangan isteri dia pada 4 tiang. Maknanya diikat dua kaki, dua tangan diikat. Waktu itulah yang kita sebut tadi, nak dihempak batu. Kemudian waktu itulah Asiyah berdoa kepada Allah, lalu Allah bukakan baginya hijab menampakkan istananya di syurga. Jadi apa faedah kita daripada kisah Asiyah? Dia adalah wanita yang teguh di atas kebenaran. Okey? Jadi kita tak minta diuji macam Asiyah. Cuma kita minta biarlah keteguhan kita, istiqamah kita di atas agama seteguh imannya Asiyah. Kisah yang kedua, teguh juga di atas agama. Ujian sampai peringkat nak paksa keluar agama. Ialah kisah Masyitah, tukang sikat. Tukang sikat siapa ni? Tukang sikat anaknya Fir'aun. Masyitah ni bukan nama. Kita tak tahu nama dia. Ada nama pak kita ni, Dr. Masyitah. Dr. Masyitah. Nama dia Masyitah. Tapi sebenarnya kisah asal Masyitah ni bukan nama. Masyitah ni nama dia tukang sikat, makna dia. Sifat dia, kerja dia. Masyitah ni adalah kerja. Kerja dia apa? Tukang sikat. Tukang sikat siapa? Tukang sikat anaknya Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Bahasa kita dayang lah boleh jadi kan? Dayang. Dayang ni dia duduk dalam istana Fir'aun. Dia jaga anak kepada Fir'aun. Maka satu hari, waktu dia nak sikat rambut anak Fir'aun, maka dia pun baca Bismillah. Anak Fir'aun kata, Bismillah tu maksudnya ayah aku ke? Bismillah tu maknanya dengan nama Allah, dengan nama Tuhan yang berhak disembah. Jadi anak Fir'aun tanya, ayah aku ke tu? Masyitah tu kata, tukang sikat tu kata, atau dayang tu kata, bukan, tapi dia adalah Tuhanku dan Tuhan kepada ayahmu. Lepas tu bila dia dengar lagu tu,
Anak Fir'aun kata, sa'ukhbiru abi anna laka ilahan ghairahu. Nanti aku bagi tahu ayah, kamu ada Tuhan selain daripada dia. Dayang tu kata, bagi tahu lah. If'ali ma syi'ta fa ana la a'budu illa Allah. Bagi tahulah kalau kamu nak. Sesungguhnya aku tidak menyembah melainkan kepada Allah. Kata tukang sikat tu. Maka kemudian ringkas cerita, dia pun ditangkap. Apa yang berlaku kepada Masyitah? Ingat tak? Apa kisah dia? Ni. Kisah dia ialah dia dicampakkan ke dalam panggil nuhas. Nuhas ni tembaga yang mendidih. Bakar tembaga, kemudian dia panggil dia letak tempat yang tinggi, kemudian dia bawa dia dan anak-anak dia sekali. Di saat dibawa dia dan anak-anak dia, kemudian dipaksa untuk kembali beriman dengan Fir'aun. Dahsyat. Api, tembaga panas, kemudian dia dengan anak-anak dia. Lalu dia dipaksa kembali beriman dengan Fir'aun. Sombongnya Fir'aun. Padahal apa salah kalau kita orang tak nak beriman dengan dia? Biarlah. Kita katalah. Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh ada Tuhan selain daripada dia. Jadi dia pun ambil anak kepada Masyitah ni. Masyitah ni tukang dayang ni. Ambil anak dia, campak dalam api. Seorang demi seorang. Dalam keadaan ibu ni melihat kepada anaknya mati. Makna dibunuh depan mata mak dia. Seolah-olah kita kata, kamu beriman kepada Tuhan kamu ke Fir'aun? Dia kata, aku beriman kepada Allah. Fir'aun pun campak anak dia. Bawa mari seorang lagi. Mu nak beriman kepada Fir'aun ke kepada Allah? Dia kata beriman kepada Allah. Fir'aun campak seorang lagi. Mati anak-anak dia. Wa kadat hadhihi al-mar'atu an yankhali'a qalbuha wa hiya tara awladaha yamutuna amama 'ainaiha tilka al-maytatal al-bash'ah. Dia kata hampir-hampir dia ni hatinya orang panggil apa? Tergelincir, mengalah. Hatinya mengalah kerana melihat anaknya mati seorang demi seorang depan mata dia. Wa ba'da qatli auladiha lam yabqa illa tiflun radi'. Lepas mati anak-anak dia, tidak tinggal melainkan satu lagi anak dia yang masih menyusu. Wa kana yurdi'u min thadyiha fi tilka al-lahadhah. Waktu tu anak dia sedang menyusukan dia. Mari askar ambil anak tu. Dan nak campur lagi dalam api tu. Hampir-hampir dia kata apa? Dia nak mengalah. Disebut tiba-tiba, maka anak tu berkata, wahai ummah, iqtahimi, wahai ibu terjunlah. Kerana sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan berbanding azab akhirat. Lalu kemudian dia pun dicampakkan ke dalam api bersama dengan anak dia. Meninggallah dia. Dan di sini menunjukkan kisah bagaimana as-sabat, tetapnya hati dia mempertahankan iman. Kisah yang sama juga
dengan kisah yang ketiga, okey, ialah kisah wanita dalam Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud pun sama juga, hampir sama. Cuma hak ni raja dia Masyitah, raja dia Fir'aun. Ashabul Ukhdud raja dia lain. Ashabul Ukhdud ni cerita dia ingat tak? Tak ingat? Qutila Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud cerita seorang budak dengan ahli sihir, di mana ahli sihir tu merupakan ahli sihir diraja. Seorang raja yang mengaku Tuhan kemudian memiliki ahli sihir diraja. Ahli sihir diraja tu tua nak mati. Lepas tu dia suruh raja ni cari pelapis dia. Cari apa? Mentor ke dia panggil? Menti ke dia panggil? Protege. Istilah lah ni tu. Protege. Cari pelapis dia. Jadi cari-cari jumpa seorang budak cerdik. Bila jumpa budak yang cerdik ni, dia pun belajarlah ilmu sihir. Bila belajar ilmu sihir sampai dia pun pandai. Kemudian waktu duk berjalan tengah jalan, atau tak sampai pandai dia, waktu duk belajar ilmu sihir tu, tiba-tiba dia terdengar dalam perjalanan dia tu satu orang pendeta mengajar tentang agama Islam. Dia pun singgah dengar, dia kata bagus juga ustaz ni ngajar. Dia pun setiap kali pergi dan balik, dia singgah tempat ustaz tu mengajar, sehingga akhirnya dia pun memeluk agama Islam. Berimanlah dia kepada Allah. Daripada tadi awalnya nak belajar sihir, akhirnya dia jadi orang beriman kepada Allah. Takdir Allah, berlaku satu peristiwa, dia boleh uji. Waktu dalam perjalanan tu datang binatang besar, dia pegang, dia ambil batu, dia kata apa? Ya Allah, kalaulah apa yang aku belajar dengan pendeta ni betul, maka matikanlah binatang ni. Dia ambil batu, dia campak, kemudian kena binatang tersebut mati. Bila mati tu bertambahlah keyakinan dia bahawa apa yang dia belajar dengan pendeta ni, yakni dia memiliki Allah, Tuhan yang maha berkuasa, maka itu adalah benar. Selepas daripada tu dia pun minta doa kepada Allah, dan doa dia mustajab, dia boleh menyembuhkan orang sakit. Kan? Bila boleh sembuh orang sakit, ada pula pembesar raja ni yang buta pergi minta tolong dengan budak ni supaya sembuhkan dia. Budak ni bagus. Dia ni bukan jadi tok bomo, dia bukan jadi jururawat saja, dia bukan jadi doktor saja. Dia adalah pendakwah. Makna setiap kali orang mari berubat dengan dia, dia akan ajak orang tu beriman kepada Allah. Dia kata bukan aku yang sembuhkan, tapi yang sembuhkan itu adalah Allah. Kamu beriman kepada Allah, lepas tu sama-sama kita minta doa kepada Allah, Allah yang sembuhkan. Bagus. Akhirnya pembesar tadi beriman dan dia berdoa kepada Allah dengan budak ni sembuh. Bila sembuh dia pergi jumpa raja. Raja kata bukanmu buta kan gitu. Dia kata sembuh dah. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan aku. Tuhan aku. Raja tu kata ada lagi tak Tuhan selain daripada aku? Tak. Dia kata Tuhanku dan Tuhan-Tuhanku adalah Allah. Oh, marah sang raja. Siapa ajar kepada kamu ilmu sesat ni? Ilmu sesat dia panggil. Pada raja ilmu tu ilmu sesat. Pada budak ni ilmu tu adalah ilmu yang benar. Sebab tu kita ni kadang-kadang persepsi membina penilaian kita. Apa yang disangka benar boleh jadi salah. Apa yang disangka salah boleh jadi benar. Tapi neraca benar dan salah yang tak berubah ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang tu yang tak berubah.
Kalau persepsi, dia boleh berubah. Kita minat ke ustaz tu, kita kata dia betul, walaupun dia ajar dia benda salah. Kita tak suka ustaz B, kita kata dia salah, walaupun dia ajar benda betul. Neraca persepsi ni boleh jadi berubah. Tapi yang tak berubah dua perkara, Al-Quran, As-Sunnah. Sebab tu kita ni dalam apa jua perkara urusan dalam hidup kita, kita cek dulu dalam neraca Quran dengan Sunnah ni betul ke salah. Terutamanya di akhir zaman ni, zaman fitnah. Kita lah ni kalau lah hidup di zaman ulama-ulama dulu, ramai dah kena gelar panggilan Dajjal. Tahu Dajjal? Dajjal, tahu Dajjal? Orang tanya, Dajjal ni orang ke? Dajjal ni ada kata television. Mata satu kan, television tu sebut bila mata satu, dia kata tu lah Dajjal kat rumah kita tu. Dajjal ni orang, bukan TV. Ada kata oleh Illuminati, pasal kat menara, kat piramid tu, kata tengok duit $1 tu ada gambar mata satu. Jadi dia kata ni mata satu, Dajjal. Jadi Dajjal tu adalah Amerika. Macam-macam lah dia punya takkulan dia. Dajjal ni orang. Lepas tu nama dia Dajjal ke ataupun apa? Tak. Sifat dia Dajjal. Nama dia tak tahu. Boleh jadi dia datang dengan nama lain. Tapi sifat dia Dajjal. Apa maksud Dajjal dalam bahasa Arab? Pendusta. Pendusta. Pembohong. Jadi jangan kita rasa, oh tak apa, nanti aku mari nanti kalau jumpa Dajjal, aku tak nak ikutlah dia, pasal aku tahu dia Dajjal. Belum tentu Dajjal datang tu kita boleh kenal dia Dajjal. Belum tentu semua orang kenal dia tu Dajjal. Hanya orang yang betul-betul beriman kenal dia ni Dajjal. Kerana waktu dia datang, dia bukan datang bawa nama. Apa orang panggil? Name tag. Dia tak bawa, dia tak pakai name tag, dia tulis DAJJAL, Dajjal. Dia tak pakai name tag. Dajjal ni sifat. Boleh jadi nama dia lain, tapi sifat dia penipu. Apa yang dia tipu? Dia tipu tentang agama. Dia ajak orang beriman kepada dia, percaya kepada dia. Dan dia mengajak manusia beriman kepada dia. Di saat itu ramai ikut dia, termasuklah golongan wanita paling ramai. Paling ramai ikut Dajjal ni golongan wanita. Minat sangat kau Dajjal. Mudah, bukan minat sangat, mudah terpengaruh. Sebab apa? Sebab tak kenal Dajjal. Dia sangka Dajjal tu bukan Dajjal, waktu dia ikut. Dia sangka Dajjal tu adalah watak yang memang, sebab dia tak pakai nama Dajjal. Boleh faham tak? Kalau zaman dulu, ulama-ulama hadis, bagi contoh, ulama hadis ni, dia ada gelar. Dia gelar. Tahu gelar? Dia panggil kepada orang-orang yang pemalsu hadis ni, Dajjal. Pemalsu hadis. Ulama-ulama hadis panggil Dajjal. Kalau dia ni rekod hadis palsu, maknanya dia bohong. Bila bohong, layak dah digelar pendusta. Dalam bahasa Arab, pendusta ni salah satu nama dia adalah Dajjal. Tapi si Dajjal, pendusta hadis ni, ramai tak pengikut dia? Ramai. Follower. Kalau bahasa lain ni follower. Kalau Dajjal tu ada Facebook dengan IG, berapa agak-agak follower dia?
Dajjal kalau ada Facebook. Dia tak pakai nama Facebook Dajjal, tak ada. IG dia pun tak keluar nama Dajjal. Mungkin nama lain ikon, tapi dia Dajjal, pendusta di atas nama agama. Bahaya tak? Jadi sebab tu kita ni kena tahu neraca yang sebenar. Jadilah seperti ashabul ukhdud, budak tadi. Walaupun diajar ilmu sihir, akan tetapi dia tetap beriman kepada Allah. Nabi SAW ingatkan kita tentang penipu-penipu di akhir zaman. Untuk kita tetap di atas kebenaran. Akhir zaman kita akan menghadapi penipu-penipu atas nama agama. Malah Nabi SAW sebut, sebelum datangnya Dajjal hak utama tu, ada 30 Dajjal mendahuluinya. 30 Dajjaluna kazzabun. Tanda kiamat besar, Dajjal hak bapak Dajjal. Tahu bapak Dajjal? Bapak lah dia punya Dajjal. Maknanya besarlah tipu daya dia. Yang bapak punya Dajjal ni, dia berkuasa, dia ada kuasa. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh keluarkan harta daripada bumi, dia boleh bunuh orang, campak ke kanan, campak ke kiri, kemudian cantum balik, hidup semula. Ni bapak lah dia punya Dajjal. Dia punya tahap tipu dia tu dahsyat. Ni payah orang nak nak lari. Dia pula boleh bergerak dengan pergerakan yang cepat. Dia boleh mengembara ke seluruh dunia, menyebarkan dakwah dia. Tapi sebelum daripada Dajjal besar ni datang, ada lagi Dajjal kecil. Dajjal kecil ni apa? Orang yang berdusta atas nama agama. Ajak manusia, memesongkan manusia daripada ajaran Islam yang sebenar. Macam mana kita nak bertahan di atas kebenaran tersebut? Ini cerita kita as-sabat, teguh di atas agama Allah. Tidak lain dan tidak bukan, alhamdulillah, zaman kita ni ada Quran dan hadis yang senantiasa dijaga oleh Allah. Ada Quran, ada hadis. Of course, bila kita nak memahami Quran dan hadis, kita kena merujuk kepada alim ulama. Akan tetapi maknanya keutamaan kita adalah manhaj. Itu kita ni berpegang pada Quran dan sunnah. Inilah jalan yang menyelamatkan kita dan memberikan keteguhan kita di atas agama. Jadi andai kata nanti muncul golongan-golongan yang cuba menghalang manusia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cepat-cepat kena tinggalkan dia, kembali kepada orang-orang yang mengajak kepada Quran dan hadis. Boleh faham tak? Ni sebab akan ada orang akhir zaman dia akan kata apa? Tak payah pakailah hadis. Macam dulu orang panggil Kasim Ahmad, meninggal dah pun dia. Pada dia hadis ni tak payah pakai. Tahu tak syubhah dia apa? Syubhah, tahu syubhah? Syubhah dia, kenapa dia tak nak pakai hadis? Kalau kita kata kita nak pakai hadis, tapi kenapa dia tak nak pakai? Dan siapa yang mencampakkan syubhah tu kepada dia? Dajjal. Dajjal tak sampai lagi tu. Baru je ni. Dajjal hak bersifat Dajjal kecil tu boleh jadi. Betul lah. Pertama, yang campakkan syubhah ini ialah musuh-musuh Islam. Kerana dia tahu selama umat Islam berpegang dengan Quran dan sunnah,
dia tidak boleh rosakkan umat Islam. Musuh Islam dia tahu. Sebab hadis Nabi kata dah, selama kamu berpegang dengan dua perkara ni, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, sunnah Rasul. Kitab Allah, payah orang nak campurkan keraguan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah jamin, zalikal kitabu la raiba fih. Quran ni tidak ada keraguan padanya. Kalau ada orang nak ubah satu ayat Quran, semua orang akan tahu. Kalau orang nak tambah satu huruf je dalam Quran, semua orang akan tahu. Sebab apa? Quran ni tidak ada keraguan. Musuh Islam dia tahu macam mana nak rosakkan. Kalau tak boleh Quran, dia pergi kepada hadis. Hadis ni ada ruang tak nak campurkan syubhah? Ada ruang. Sebab hadis ni tidak semutawatir Al-Quran. Quran tidak ada keraguan sebab dia mutawatir. Apa maksud mutawatir? Kita ngaji ilmu hadis. Mutawatir ni adalah satu keadaan di mana cerita tersebut benar 100% benar. Kerana dia datang melalui jalan yang banyak. Jalan cerita dia terlalu banyak. Orang ni sebut, orang ni sebut, orang ni sebut. Semua cerita tu sama je. Maka kita kata, takkanlah orang nak menipu. Sebab terlalu ramai orang cerita. Terlalu ramai orang cerita. Ada pun, bagi contohlah, kita pergi klik haji. Orang pergi haji berapa orang? 40,000, 30,000. Tahun tu kebetulan keren hok jatuh Mekah. Dia pun cerita, tahun ni haji keren jatuh Mekah, mati ramai orang. Kita pergi dengar orang tu balik haji, dengar orang tu cerita ni juga. Dengar orang kedua dia cerita. Hampir semua orang kita pergi dengar cerita orang balik haji, dia cerita keren jatuh di Mekah, ramai orang mati. Kita percaya ke tak percaya? Percaya. Sebab apa? Cerita tu terlalu ramai orang cerita, takkanlah dia pakak-pakak nak menipu. Kita panggil mutawatir. Tapi kalau seorang tiba-tiba dia kata, aku pergi Mekah tahun ni, haji tahun ni, aku nampak buruk duduk atas Kaabah. Contohlah. Nampak buruk. Tengah-tengah tu nampak malaikat tawaf. Kita pun kata, iya kau dia ni. Aku dengar orang lain, tak ada lagi orang lain klik Mekah seorang pun. Tak ada seorang pun cerita gini kalau klik Mekah. Dia seorang cerita. Kita berkata, dia ni kaki pelawak ni. Pasal apa? Tak ada orang lain cerita. Dia. Tapi kalau kita tengok dia ni sebenarnya tak pernah cakap menipu. Mungkinlah dia ada tengok sesuatu tapi dia tak kenal buruk tu macam mana, kita kata. Lepas tu kita banding pula dengan hadis-hadis ghaib, tak payah bakal lah. So kita ada asas penilaian. Cuma oleh kerana hadis ni sifat dia begitu, orang boleh mencampurkan syubhah. Sebab tu musuh-musuh Islam, cara dia berusaha meruntuhkan agama, meruntuhkan pertahanan daripada Dajjal, ialah dia meruntuhkan pegangan kita terhadap hadis. Marilah dia golongan anti hadis. Tujuan apa? Supaya manusia ni tak pakai hadis Nabi. Bila tak pakai hadis Nabi, maka dia tidak boleh bertahan dengan teguh di atas agama. Dia mudah ditipu. Tapi nak campur rasa syubhah ni macam mana? Bukan mudah juga. Dia kata macam mana? Dia kata, tak pernah dengar hujah golongan anti hadis. Kita tahu ada golongan anti hadis, tapi hujah dia apa? Hujah yang menyebabkan ada orang ikut dia. Kita panggil syubhah. Apa hujah dia? Tahu tak? Dia kata apa? Hadis ni kita tak dengar sendiri daripada Nabi. Okey? Kita tak dengar sendiri daripada Nabi. Habis tu
Boleh tak kita yakin 100% yang kita dengar tu betul daripada Nabi? Itu syubhah dia. Logik tak? Kita ni jumpa Nabi belaka? Tak ada soalan. Jumpa Nabi dah. Habis tu macam mana kita tahu perkataan tu perkataan Nabi? Syubhah tak? Syubhah. Bukan sekadar dia tahmah kita tak. Lalu dia kata, jadi perawi-perawi antara kita dengan Nabi ni boleh jadi sebenarnya berdusta. Dia kata gitu. Dia kata orang thiqah pun belum tentu cakap benar, boleh jadi dia tipu, tak tahu. Ni antara syubhah dia. Kasim Ahmad pun kata lagu ni, golongan-golongan anti hadis semuanya hujah dia berkisar tentang macam mana kita nak confirm perkataan ni perkataan Nabi. Sebab hadis ni dia kata ditulis pun beratus tahun lepas Nabi wafat. Pembukuan hadis berlaku pada kurun yang ketiga. Pembukuan hadis berlaku pada kurun yang ketiga. Sebelum daripada Imam Bukhari pergi cari hadis, Imam Muslim pergi cari hadis, imam-imam hadis pergi cari lain, dan tulis hadis ni, dibukukan hadis. Sebelum tu hadis ni tidak dibukukan, dia berada dalam hafalan orang Islam. Dia berada dalam ingatan orang, dia tidak dicatatkan. Sebab apa? Sebab pada zaman awal Islam, Nabi SAW tak bagi tulis hadis dengan banyak. Ada beberapa sahabat yang menulis hadis, tapi majoriti sahabat bila mereka simpan secara bertulis, mereka hanya simpan Quran. Nabi tak bagi tulis hadis supaya tak tukar dengan Quran. Biar Quran tetap Quran, hadis jangan tulis lagi. Itu asal cerita dia. Setelah daripada Quran ni sudah pun dibukukan, dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikumpulkan pula zaman Uthman bin Affan di atas satu tulisan yang keluarlah nama Resam Uthmani. Bila Quran dah confirm dah dibukukan, barulah mereka pergi kepada pembukuan hadis. Jadi bermula penulisan hadis secara serius pada kurun yang ketiga. Imam Malik meninggal pada tahun kedua kurun yang kedua, kurang 161. Imam Malik memang Imam Malik pun dah mulakan, tapi zaman Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, itu adalah zaman keemasan penulisan hadis. Maka orang petikai, macam mana dia boleh confirm betul perkataan tu hadis Nabi? Nampak dia tanamkan syubhah. Mari zaman kita ada juga orang kata gitu. Dia kata hadis sahih tu orang thiqah pun boleh jadi menipu. Dia menipu tak tahu. Ini dipanggil syubhah. Habis itu macam mana kita nak jawab? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Untuk jadi teguh di atas agama ni, kita kena pertahankan hadis Nabi. Kalau kita tak pertahan hadis Nabi, kita tidak akan dapat teguh di atas agama. Pasal apa? Itu adalah asas, dua asas yang Nabi tinggal untuk kita teguh di atas agama. Kalau kita tinggalkan hadis, kita tak boleh teguh. Macam mana kita nak teguh? Kita nak berpaut mana? Seolah-olah kita ni kena pegang pada tunjang tali yang kuat untuk kita selamat di badai fitnah akhir zaman. Sebelah pegang Quran, sebelah pegang hadis. Tapi kalau kita lepas pegangan kita terhadap hadis, kita akan terlepas. Jadi macam mana kita nak jawab syubhah orang yang mendakwa hadis ni boleh jadi tak betul? Pertama,
kita katakan agama ni dijaga oleh Allah. Okey? Agama ni dijaga oleh Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikra, peringatan ini, dan kami akan menjaganya. Maka terdapat tafsir yang menyebut termasuk yang dijaga adalah hadis Nabi, Quran dan hadis. Mana Allah pasti akan jaga agama dia. Yang kedua, kalau kita perhatikan disiplin ulama hadis, maka kita akan tahu macam mana sebenarnya para ulama telah menjaga ketulinan hadis. Tuan-tuan ingat dia ngaji hadis serupa sama kita ngaji hadis. Dia ngaji hadis sama kita, serupa sama kita. Sama kita ni Nabi SAW sebut macam ni, macam ni, macam ni. Semua orang boleh mari atas mimbar, atas meja kuliah, semua orang boleh cerita hadis tanpa disemak. Gitu ke? Tak ada. Zaman keemasan Islam dulu, mereka kalau cerita satu hadis, mereka akan semak. Siapa yang bagi tahu? Jadi dia ada sanad, kita panggil sanad. Mereka dulu meriwayatkan hadis secara bersanad. Kita je zaman lah ni, akhir zaman ni, kita hanya sanad kita sebut nama je. Hadis ni riwayat Bukhari, hadis ni riwayat Imam Muslim. Mari zaman kemudian berat lagi, hadis ni saya dengar dalam radio, hadis ni saya dengar dalam TV. Apa? Hadis ni Ustaz Hashimi bagi tahu. Dia sebut gitu je, sanad dia mudah. Hadis ni saya dengar ada orang sebar ke WhatsApp. Tu je. Yang which is sebenarnya sanad tu adalah sangat-sangat lemah. Tak boleh nak jadikan hujah. Saya dengar dalam radio. Awak dengar dalam radio, hadis dengar dalam radio. Mari kok mana? Jalan tu tak sambung dengan Nabi. Radio Nabi. Tak pergi. Yang awak dengar mana hadis ni? Saya dengar dalam WhatsApp. Nabi tak ada WhatsApp. Ulama dulu dia tanya sanad ni, tujuan sanad adalah nak confirm hadis ni betul-betul datang daripada Nabi. Jadi disiplin kita tak sama dengan disiplin dia. Mereka memiliki disiplin untuk menilai hadis. Okey, huraian disiplin ni macam mana? Berkata Muhammad bin Sirin, dia kata apa? Ma kunna nas'alu 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulu kami tak pernah tanya hadis ni ambil daripada siapa. Tapi apabila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, zaman Uthman kan berlaku fitnah. Maknanya ada orang betul-betul Islam, ada orang munafik. Maka mereka pun mula bertanya. Bila datang satu hadis, dia kata apa? Bagi tahu kepada kami siapa yang sebut hadis ni. Maka mereka pun mula kata, aku ambil daripada Abu Hurairah, aku ambil daripada Anas bin Malik, aku ambil daripada siapa? Dia sebut nama sahabat. Zaman tabi'in tu pula dia sebut, aku ambil daripada Salim ambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku ambil daripada Sa'id ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia mula sebut nama. Di situ bermulanya ilmu pengambilan hadis secara bersanad. Tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, dia nilai pula orang tu. Lalu dia kata, sekiranya hadis tu datang dari ahlu sunnah, maka kami ambil hadisnya. Sekiranya dia datang dari ahli bid'ah,
maka kami tinggalkan hadisnya. Pada hujung zaman sahabat telah muncul pecahan-pecahan ajaran sesat ni. Syiah ada dah di hujung zaman sahabat tu. Qadariyah pun ada. Jabariyah pun ada. Khawarij pun ada. Yang dimaksudkan kumpulan-kumpulan bukan sunnah ni ya. Jadi kalau dia ni datang ni cakap hadis Nabi, tapi dia datang dari kumpulan-kumpulan bukan sunnah ni, Allah tolak hadis dia, Allah tak ambil. Jadi dia nilai hadis tu betul-betul datang daripada orang yang salih, yang tidak pernah menipu. Sebab tu syarat hadis sahih ni ada 5 syarat nak juga hadis sahih. Ni mattasala sanaduhu, pertama sanad dia bersambung sampai ke Nabi. Kalau ada 5 orang ni betul-betul, yang kelima jumpa yang keempat, yang keempat betul dengar daripada yang ketiga, yang ketiga dengar daripada yang kedua, dua dengar daripada satu, satu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bersambung. Mattasala sanaduhu. Yang kedua, binaqlin adlin, dengan rawi yang adil. Rawi yang adil. Adil ni apa? Orang yang baik dan orang yang jujur, tak pernah menipu. Orang yang baik dan tak pernah menipu, jujur. Kemudian tamud dhabt. Syarat yang ketiga, dia bukan sekadar baik saja, dia bukan sekadar jujur saja, dia mesti kuat ingatan. Sebab ada orang baik tapi ingatan dia tak kuat. Semayang 5 waktu di masjid, dengar kuliah maghrib, kemudian kita tanya esok, ustaz tu kata apa dah semalam? Tak ingat dah. Dia semayang 5 waktu, baik dia, tapi kuat ingatan tak ingat. Kenapa? Macam kita lah. Nah, kalau cuti 2 tahun, cuti 2 tahun Ustaz tanya, baru ni kita tahun lepas kita ngaji ke apa dah? Lupa, tak ingat dah. Zaman dulu dia test kuat ingatan. Contohnya dia pergi haji, dia dengar satu hadis daripada seorang rawi hadis, seorang sahabat kan rawi hadis. Dia pergi haji tahun depan, dia tanya soalan yang sama. Hadis dulu macam mana dah bunyi dia? Orang tu pun sebut hadis sama dengan hak dia sebut tahun lepas, maka dia kata orang ni kuat ingatan. Zaman dulu tak ada tulis-tulis ni, hadis kuat ingatan. Puluh-puluh ribu hadis duduk dalam kepala, ratus ribu hadis dalam kepala ingatan. Bukan hadis saja, dengan sanadnya sekali. Asyad. Jadi orang dia kata, orang fiqah pun menipu, dia tak kenal, dia mau tak kenal bagai boh, dia panggil. Dia tak kenal macam mana disiplin ulama hadis. Syarat ketiga apa? Kuat ingatan. Kuat ingatan ni dinilai sama hak dia sebut dulu dengan kemudian tak tukar, sama ada tak tukar sanad atau tak tukar matan. Ni jalan, ni hadis. Jalan ni tak tukar. Kadang-kadang kita ni hadis betul dah, tukar riwayat ni Bukhari ke riwayat Muslim, kita tak ingat. Hadis betul kita baca, riwayat Abu Daud ke riwayat Imam Ahmad, kita tukar sanad. Ulama dulu dia tak boleh, hak tukar tu pun tak boleh. Hadis tak boleh tukar, sanad pun tak boleh tukar. Pasal apa? Dia kena ada syarat ketiga, kuat ingatan. Dahsyat. Kalau duduk zaman tu, saya kata zaman saya mengaji kuliah hadis dulu kan, saya kata kalau kita lah duduk zaman dulu, tak layak belaka jadi ahli hadis. Pasal apa? Ingatan kita lemah. Sebaik orang kita beli buku hak cetak dah, hak ada orang cetak siap.
Cetak pula dengan komputer. Kalau salin, berterabur habis hadis. Betul tak? Sebaiklah kita punya ni cetakan ni, maknanya kalau satu cetak macam tu master copy, cetaklah 1000 kopi ke 20,000 kopi ke, cetakan tu tak berubah, sama dengan master copy. Zaman dulu tak, zaman dulu ambil satu master copy, salin satu. Habis tu pulang balik ke tok guru. Orang lain pula ambil, salin pula. Boleh jadi first copy dengan second copy pun dah beza dah. Hak tu bahagian salin. Kalau bahagian hafal, lagi lah. Syarat hadis sahih yang ketiga apa? Kuat ingatan. Soleh saja tak cukup, mesti kuat ingatan. Syarat yang keempat apa? Syarat hadis sahih yang keempat, min ghairi syudzuzin, tidak syadz. Tidak syadz ni makna tidak menyelisihi orang yang lebih thiqah. Dia baik, kuat ingatan, tiba-tiba bila dia riwayat bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah daripada dia. So macam mana tu? Kita nak ambil hak mana? Menyelisih, tidak menyelisihi orang yang lebih thiqah. Tahu thiqah? Thiqah ni hak dua tadi lah. Orang yang baik, jujur dan kuat ingatan. Itu adalah thiqah. Baik, jujur, kuat ingatan tu kita panggil thiqah. Kemudian syarat keempat tadi apa? Tidak menyelisih orang yang lebih thiqah. Kalau dia betul dah, baik dah dia ni, tiba-tiba riwayat hadis air. Apa orang lain riwayat hadis lain, dia riwayat hadis lain. Hadis tu sama pada asalnya, tapi ada sedikit berbeza, menyelisihi dia. Kita kata maka hadis ni walaupun dia orang baik, walaupun kuat ingatan, tapi oleh kerana dia menyelisih orang yang lebih kuat ingatan daripada dia, kita tolak dia, kita ambil yang lebih kuat. Itu dia panggil syadz. Yang keempat, tidak ada cacat. Yang kelima, wala illah, tidak ada illah. Illah ni adalah kecacatan yang tersembunyi dalam hadis. Ni ulama-ulama hadis dia tahu, nampak macam sambung tapi sebenarnya tidak. Dia tahu. Jadi illah tu ada kecacatan. Jadi tu mesti dirujuk kepada ulama-ulama hadis. Jadi secara umumnya, secara ringkas yang saya nak sebut bahawa kita di akhir zaman ni kena berpegang teguh dengan hadis. Tapi kena cari hadis yang sahih ataupun hasan. Ataupun kalau dhaif pun dhaif yang sedikit saja dhaif dia. Adapun kalau dhaif tu terlalu kuat, maka kita tinggalkan dia. Kerana apa? Kerana kebarangkalian dia tu betul daripada hadis Nabi adalah sedikit sangat. Dan jangan terpedaya kepada orang-orang yang menolak hadis. Sebab apa? Sebab kalau seorang tu tolak hadis, dia tidak akan dapat bertahan di zaman ujian akhir zaman. Dia tidak akan dapat bertahan dari fitnah akhir zaman kalau dia tolak hadis. Dan inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Once dia dah tolak hadis, maka dia senang ditipu. Pasal apa? Sebab dia tak ada sesuatu. Orang kata ni agama sebut ni, betul kot. Jadi dia percaya semua orang kata dalam agama, padahal benda tu tidak berasal dari agama pun. Kenapa dia boleh ditipu? Kerana dia tak tahu agama yang asalnya macam mana. Sebab tu kadang-kadang muncul ajaran-ajaran sesat banyak. Mari perjalanan mimpi yang terakhir. Dengar kan baru ni kan? Waktu PKP tu keluar
perjalanan mimpi yang terakhir. Nama dia pun Masyitah juga. Nama dia Masyitah. Mimpi. So kalau kita, macam mana orang boleh percaya? Sebab orang tak baca hadis. Kalau orang baca hadis Nabi, orang tahu tentang asas dalam agama. At the first place, kita kata, pertama yang dia cakap ni ilmu ghaib. Kita akan kata, hak dia cakap ni macam mana dia tahu? Dia kata dia mimpi. Itu adalah dakwaan terhadap ilmu ghaib. Ilmu yang apa yang nak berlaku masa depan, dia panggil ilmu ghaib. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku besok. Ilmu ghaib ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan Nabi SAW bagi tahu kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu yang boleh menyelamatkan kita. So bila kita dengar dakwaan dia, kita kata dia ni macam mana dia boleh dakwa ilmu ghaib tanpa menyandarkan kepada hadis Nabi. So kita pun tahu dah dia ni sembang, tipu ni. Tapi kalau orang tak belajar hadis, dia akan kata apa? Betul juga dia kata ni. Ramai yang ikut. So kita ni sebenarnya sebab tu disebut ahlul hadis, ulama hadis ni penjaga keamanan bumi. Penjaga keamanan, penjaga keselamatan. Kerana apa? Kerana dunia ni aman dan selamat selama ajaran Islam itu terjaga sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tak ada yang menjaga tu, habis tunggang langgang. Kerana itu saya pesan, rajin-rajinlah dengan hadis. Bukan makna dengan hadis tu kita baca hadis tu kita tafsir ikut tafsir kita sendiri, tidak. Mesti kita rujuk kepada alim ulama juga. Tapi biarlah alim ulama tu membawakan kefahaman berdasarkan hadis. Kita tak pernah dakwa membaca hadis faham sendiri, tak. Kita ada rujukan, kita Imam Bukhari cakap macam mana, Imam Muslim cakap macam mana, Imam Nawawi sebut macam mana. Tu ulama-ulama belaka tu. Bukan kita ambil hadis sendiri dah. Cuma kita pilih ustaz-ustaz ataupun pengkuliah-pengkuliah, orang-orang yang mengajak kita kepada agama yang menyandarkan dia kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita boleh terjebak dalam fitnah Dajjal. Dajjal kecil sebelum sampainya Dajjal yang besar. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut akan muncul 30 Dajjal, iaitu Dajjal kecil sebelum Dajjal besar. Dajjal tu maknanya pendusta, pembohong. Dia cakap, kita pun dengar takjub, sedap dia ni cakap. Kita pun ralik dengar dia cakap. Tapi lepas lama-lama kita kata, yang ni banyak bohong dan dusta. Baik, tak payah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita katakan tadi, teguh di atas kebenaran, mesti ada sesuatu yang menjaga kita di atas kebenaran tersebut. Kisah yang kita baca tadi ialah kisah Ashabul Ukhdud. Bila Ashabul Ukhdud tu akhirnya budak kecil ni pun ditangkap oleh raja, kemudian dipaksa kembali kepada agama raja dan diancam bunuh, dibawa naik ke gunung, tak nak, dicampur jatuh daripada gunung tapi selamat. Kemudian dibawa naik ke laut, dicampur tengah lautan tapi selamat. Sampailah akhirnya budak ni kembali kepada raja. Dia kata kalau betul raja nak bunuh dia boleh, tapi dengan syarat kumpulkan semua penduduk di satu tempat, ikat aku di tengah-tengah, kemudian ambil anak panah aku, tarik di busur tu, baca bismillah. Dia suruh raja baca bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Kemudian raja lepaskan anak panah. Kalau buat macam tu, barulah boleh mati. Raja ni dia semangat nak bunuh budak ni, dia tak tahu
Rupa-rupanya budak ni nak berdakwah kepada masyarakat. Jadi bila dia kumpulkan orang, secara ramainya orang akan tengok macam mana raja nak bunuh seorang budak tak mampu bunuh. Macam mana dia dakwa dia Tuhan. Tuhan nak bunuh budak ni pun tak lepas. 2 kali cubaan bunuh tak lepas. Jadi semua orang tahu, yo kau Tuhan nak bunuh tak lepas. Lepas tu nak bunuh kali ketiga ni kena ambil anak panah daripada budak tu, kena baca bismillah Tuhan budak tu baru lepas. Jadi raja kata, penduduk kata, confirm lah raja ni bukan Tuhan. Akhirnya penduduk negeri itu pun beriman kepada Allah. Raja punyalah marah, dia sangka dengan bunuh budak tu dia boleh menguatkan ketuhanan dia. Tapi dengan matinya budak tu, dia lagi hilang kepercayaan sebagai Tuhan. Dia tidak berjaya mendapatkan undi percaya sebagai Tuhan. Orang kata dia, orang tak percaya dia Tuhan. Orang buat usul tak percaya, dia bukan Tuhan. Akhir sekali semua orang beriman kepada Allah, tak beriman kepada Tuhan. Apa tu raja tu, dia gali parit, dia bakar api, dia campur seorang demi seorang. Di situlah juga menunjukkan keteguhan iman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni akan diuji. Cuma tidak minta jangan diuji sampai tahap itulah. Diuji kita ni dengan kesenangan pun. Hari ni ramai dah orang jual agama disebabkan kesenangan. Tengok kadang-kadang nak berniaga, dah tahu riba tu haram, buat juga. Kerana nak makan minum, kata jangan jual arak, jual juga arak. Bawa kerja driver van arak, dilaknat. Dia kata nak kerja mana lagi? Tak ada kerja, ni ada. Macamlah kerja tak ada pak kita ni. Kan? Baru diuji gitu baru gagal. Banyak lagi bentuk-bentuk ujian. Sehingga kita nak mempertahankan agama kita di zaman fitnah ni, Allahu Akbar. Orang terlalu mengejar agama, mengejar dunia. Kerana nak duit, bunuh orang boleh, jual agama, nipu di atas nama agama, macam-macam. Sebab tu as-sabat zaman kita ni tidak dihukum dengan peluru, tapi kita diuji dengan syubhat, peluru-peluru pemikiran. Pak kita ni mari etis, mari agnostik, liberal, pluralisme, benda-benda gitulah mari pak kita. Mari kepala orang tak semayang, mari geng makrifat, kata kenal Tuhan tapi tak kena semayang, macam-macam. Jadi semua tu jalan keselamatan bagi kita tidak lain dan tidak bukan ialah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, menjaga keimanan kita dan meneguhkan diri kita di atas agama. Selain daripada tu, maka kita kena banyakkan berdoa kepada Allah. Okey? Apa doa kita untuk ditetapkan di atas kebenaran? Pertama, doa daripada Al-Quran. Apa doa daripada Quran? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu berada dalam surah Ali Imran. 6 ayat kejap. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Okay. Kemudian juga doa dalam Quran. Okay. Doa yang kedua dalam Quran dari surah Al-Baqarah ayat 250.
Surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana, nak terjemah ke doa tadi? Surah Ali Imran tadi ayat 250 tadi dah faham dah makna dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tandalah ayat tu, nanti tengok terjemahan kalau nak cek lebih pasti lagi. Tapi secara umumnya doa dia, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua dari surah Al-Baqarah kita sebut tadi, surah Ali Imran ayat 8 tadi. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir. Dua doa, okey? Dua doa tentang ditetapkan iman, diberikan keteguhan. Daripada hadis pula kita boleh doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Okey? Bagi tiga tu bolehlah. Kalau tak ingat hak bahasa Arab ni, doa kod Melayu pun tak apa. Okey? Doa kod Melayu pun tak apa. Ataupun sebelum kita pergi kepada doa kod Melayu tu, paling-paling waktu kita baca Fatihah tu, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim tu, termasuklah juga doa diteguhkan di atas jalan yang lurus. Cuma masalah kita, banyak orang baca Fatihah, dia tak minta dalam hati dia petunjuk ke jalan yang lurus. Dia baca saja je Fatihah. Dalam hati dia tak niatkan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Fatihah tu sendiri adanya doa agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus tu jalan mana? Jalan Nabi lah. Okey? Kalau tak boleh juga, barulah doa kod Melayu. Doa kod Melayu tu, ya Allah, jagalah hati aku, jagalah iman aku, kurniakanlah kepada kami jalan yang lurus. Doa kod Melayu pun tak apa. Yang penting kita tahu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala jaga hati kita ni di atas kebenaran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkanlah berdoa, banyakkanlah juga belajar ilmu agama, kerana untuk berteguh dan bertahan di atas kebenaran, kita tak tahu kekuatan kita sehinggalah kita diuji. Lah ni sedap belaka, tapi bila kita diuji, barulah kita tahu. Jadi kita minta dengan Allah agar kita tidak diuji dengan ujian yang tidak mampu kita tempuhi. Okay? Dengan ujian yang kita tak mampu untuk kita tempuh. Allahu Akbar. Ujian akhir zaman ni macam-macam. Dan Covid ni dengan hilang kerjanya, dengan ekonominya, dengan sakitnya, dengan macam-macam, hilang ahli keluarga. Allahul Musta'an. Jadi kita minta agar yang paling, biarlah pitih habis tak apa. Okay?
rumah terbakar, tak apa. Bukan minta, tapi kita kata kalau takdir berlaku, kita redha. Kereta aksiden, tak apa. Okay? Anak tak gagal, anak tak lepas UPSR, tak apa. Tak ada dari UPSR, tinggal SPM. Anak tak cemerlang SPM, tak apa. Tapi yang kita tak nak apa dia, jangan kita ni diuji atau gagal dalam ujian berkaitan dengan agama. Anak siapa tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, atau kita bimbang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itulah yang dapat kita sebut secara ringkas pada pagi ini tentang teguh di atas kebenaran. InsyaAllah kita penanda baru dah kita ni. Itulah dalam soal bab berkhidmat kepada agama Allah. Nanti kita akan sentuh pada pertemuan kita yang akan datang, iaitulah berkhidmat pada agama Allah. Macam mana orang dulu, muslimat dia dalam hidup ada cita-cita untuk berkhidmat pada agama Allah. Yang tu kita bincang minggu hadapan, insya-Allah. Minggu hadapan Rabu ke hari Isnin? Rabu juga. Rabu, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.